Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, pada video kali ini kita belajar lagi tentang satu bentuk milikan perniagaan iaitu bentuk milikan perniagaan syarikat awam berhad. Okay, sebelum ni kita dah belajar tentang syarikat sendirian berhad. Jadi kamu perlu dapat bezakan antara syarikat awam berhad dengan syarikat sendirian berhad. Jadi kita ketahui dahulu apakah ciri-ciri syarikat awam berhad. Okey, syarikat awam berhad ni bilangan ahlinya sekurang-kurangnya 2 orang dan tiada had maksimum. Maksudnya boleh sampai berapa orang pun tak kisah, tak ada had maksimumnya. Boleh 1,000, boleh 1,000,000. Okey, selain daripada itu, saham bagi syarikat awam boleh diurusniagakan di Bursa Malaysia. Kalau syarikat sendirian berhad, tak boleh. Macam mana hebat pun syarikat sendirian berhad, tak boleh diurusniagakan di Bursa Malaysia. Okey, yang ketiga, pemegang saham asal menanggung risiko kehilangan kawalan atas syarikatnya jika terdapat pembelian saham dalam kuantiti yang besar ataupun majoriti sahamnya oleh pihak tertentu untuk mengambil alih pengurusan syarikat. Okay, ini adalah contoh syarikat awam berhad. Jadi kalau syarikat awam ni dia terus nama perniagaan, lepas tu ada perkataan berhad. Jadi kamu kena tahulah kan, sebelum ni kita dah belajar apa maksud berhad. Jadi ini pun sama, maksud berhad tu tetap sama, maknanya pemegang kepada pemegang saham syarikat ini, risiko kerugiannya hanya kepada jumlah modal yang dilaburkan saja, tidak melibatkan harta peribadi. Okey, ini tadi kita tengok pada contoh syarikat awam berhad. Maknanya tak ada perkataan sendirian di sini, terus tulis Axiata Group berhad. Okey, seterusnya, ini satu contoh lagi, Hong Leong Bank berhad. Jadi biasanya syarikat awam berhad ni adalah syarikat yang besar. Contohnya syarikat Axiata ni, dan juga Hong Leong Bank. Kedua-dua ni adalah syarikat awam. Okey, ini adalah kriteria untuk membolehkan sesebuah perniagaan itu dikategorikan syarikat awam berhad, di mana sebahagian ataupun seluruh sekuritinya iaitu saham ataupun bond dimiliki oleh orang awam. Penjualan saham kepada masyarakat dilakukan dengan cara initial public offering dan kemudian bursa saham. Maksudnya ialah IPO ni maksudnya proses penawaran saham kepada masyarakat untuk kali pertama. Okey, kelebihan syarikat awam berhad. Okey, yang pertamanya pastilah modalnya lebih besar sebab sahamnya boleh dijual kepada orang ramai. Maknanya dia punya bilangan tadi tu tiada had maksimum. Lebih banyak modal dapat dikumpulkan kerana bilangan pemegang sharenya tidak terhad. Yang kedua, menikmati ekonomi bidangan. Bagaimana mereka menikmati ekonomi bidangan? Sebab perniagaan ni modalnya besar tadi. Okey, dapat menjalankan perniagaan secara besar-besaran. Jadi kos unit semakin rendah, jadi memberi keuntungan kepada perniagaan. Okay, dan yang ketiga, liability terhad. Ini dah banyak kali kita bincangkan. Liability terhad maksudnya jika perniagaan itu rugi ataupun muflis, rugi pelabur tadi ataupun pemegang saham tadi hanyalah setakat modal yang dilaburkan saja, tidak melibatkan harta peribadi. Okey, yang keempat, kewujudan kekal. Sebabnya syarikat merupakan entiti yang berasingan daripada pemilik. Okey, kekurangan syarikat awam berhad.
Okey, satu, proses penubuhan yang rumit. Pelbagai borang dan peraturan perlu dipatuhi. Sebenarnya proses penubuhan rumit kerana nak menjaga kepentingan orang awam. Okey, yang kedua, beban cukai yang tinggi. Maknanya syarikat kena membayar cukai yang tinggi. Dan yang ketiga, pemilik dan pengurusan yang terpisah. Syarikat diuruskan oleh ahli lembaga pengarah. Jadi terdapat risiko penyelewengan oleh pihak pengurusan. Jadi ini perlu dikawal untuk memastikan tidak berlaku penyelewengan. Yang keempat, tiada kerahsiaan kerana laporan keuangan tahunan perlu diumumkan kepada orang ramai. Sebabnya tak boleh dirahsiakan sebab tadi sahamnya ditawarkan kepada orang ramai. Jadi laporan keuangannya juga perlu diumumkan kepada masyarakat. Okey, itu saja tentang syarikat awam. Jadi cuba kamu fikirkan apakah perbezaannya antara syarikat awam dengan syarikat sendirian berhad. Okey, itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.